Okey, dekat Facebook dah live, dekat Telegram pun. Okey, hai semua. Hai, Assalamualaikum. Okey, nak minta semua tolong share dulu. Kemudian yang dekat Instagram, hampa screenshot dan share dekat story masing-masing. Lepas tu, hampa share kita punya live tu dekat kawan-kawan hampa. Okey, share dulu. Sementara tu, saya setting jap. Okey, confirmkan saya punya video dekat Facebook dan Instagram ni okey tak? Lepas tu dengan suara ni okey tak? Share jap. Lepas tu tolong share ramai-ramai. Share laju-laju, cepat-cepat sebelum Caprice masuk pada pukul 9. Kita ada masa lagi 8 minit sahaja. Hampa share-share dulu. Okey. Jadi sementara tu hampa share dulu. Saya nak bersembang dengan Caprice sekejap. Okey, hampa share dulu lah. Jadi saya akan tutup mic dulu. Hampa share, sekejap baru saya masuk balik. Okey.
boleh tak try tengok? Okey, kejap dia tak keluar. Okey, lagi sekali, Caprice boleh tak try? Test mic 1 2. Test mic, test mic 1 2. Okey, hai, assalamualaikum semua. Jadi tetamu kita pada malam ni adalah Caprice, Bro Caprice. Jadi saya rasa semua orang kenal Caprice dan apa yang Caprice selalu share dengan kita dekat media sosial. Jadi sesuatu yang memang membangkitkan setiap kita. Okay, Caprice, you can say hi kepada semua. Waalaikumsalam. What's up, brother? How are you? Sorry, kita tak ada Facebook. Tapi kita, Alhamdulillah, thank you for having me, bro. I really appreciate it. And tanya kepada your whole team and what you've been fighting for. Korang punya perjuang memang luar biasa. So, tanya, dan it's an honor for me to be here. Thank you for having me. Okay, Caprice. Jadi, so kita freestyle. Jadi untuk pengetahuan semua, Caprice dekat sini memang a very busy man. Jadi sentiasa sibuk dengan apa macam-macam. Jadi baru-baru ni Caprice viral dengan apa live bersama artis daripada Israel. Okey Caprice, mengenai apa yang berlaku dekat Israel, kemudian Caprice apa buat live dengan diorang. Apa yang Caprice dapat daripada situ? Apa yang Caprice boleh simpulkan daripada situ? Apa tujuan live tu sebenarnya? Actually bro, to be honest, kita tak sangka live tu viral sampai orang Israel kecoh. Tapi kalau kita sejujurnya, kita hanya ada dapat mimpi. Siapa-siapa yang follow IG Caprice, kita mimpi yang keadaan dekat Gaza tu sangat tenang. And sebelum kita tidur malam tu, kita memang marah Israel, kita buat lagu koyak, kita kita kutuk Israel. Tapi tiba-tiba kita mimpi yang Gaza ni tenang. Kita boleh nampak Al-Aqsa, Dome of the Rock, the sky was blue, ada pokok 3 tingkat, olive tree, and kita tengah minum teh bersama orang Israel. So kita terbangun tidur, I was shaking, bergegar. And then kita pergi masuk TikTok, kita cari artis Israel yang viral sampai dia menari tu. So kita jumpa satu artis tu, kita DM dia dan tak sampai 1 jam pun, ni pukul 2 pagi kita tunjuk bukti set. Tak sampai 1 jam, dia balas balik, dia kata okay, dia sudi live dengan Caprice. Caprice hanya jemput dia, boleh tak kita live, anak sembang dengan you. Tak sampai 1 jam bro, I'll show you right now. Hold on. Tak sampai 1 jam, pukul 2 pagi. Tak sampai 1 jam, dia reply. Wow. Selalunya kalau kita DM artis Malaysia, mungkin dapat reply selepas 1 hari ke 2 hari ke. Tapi tiba-tiba pukul 2 pagi dia reply. And the next day kita buat live. Tujuan Caprice bukan nak debate sebenarnya. Kita hanya nak berdamai. Dan kita nak orang sana kenal kita ni siapa. Sebab kita ada buat lagu koyak. Tiba-tiba kita cecah 200,000 views on Instagram, which is I think the highest, paling tinggi views, IG live views di Malaysia. Tak pernah lagi ada artis atau wakil rakyat ke, politician ke dapat cecah 200,000 live viewers. So Alhamdulillah, dan selepas tu you guys know, kita tiba-tiba Tun Dr. Mahathir jemput Caprice untuk jumpa dia sebab Tun Dr. Mahathir adalah seorang yang sangat anti-Israel. So Tun tanya, hang buat apa, kenapa hang buat dan apa tujuan. So kita share lah, kita tunjuk selepas live tu, Caprice buat networking, WhatsApp group, kita Zoom dengan bekas askar diorang, kita buat WhatsApp group bersama aktivis Israel, aktivis Palestinians.
seorang congresswoman di US. So networking Kepris selepas IG live tu agak luar biasa lah, sebab dalam WhatsApp group ni ada bekas tentera, aktivis di Israel, Palestine, Turki, US, dan diorang tiba-tiba minat dengan idea baru Kepris. We are building a campaign, a platform baru. Dia satu organisation. Dalam organisation ada 3 wakil. Satu yang jaga masjid, kita tarik dia. Satu yang jaga church dan satu yang jaga sinagog. Dia macam kita cari artis. Macam kat Malaysia kita ada PU Hafiz lah, PU Riz lah. So one of kita punya mission adalah tu cari artis-artis ni yang jaga masjid, yang jaga church, yang jaga sinagog, dan kita bina dia punya social media punya platform, bina content untuk tunjuk benda-benda out of compassion saja. So tahun ni insya-Allah kita masih tengah bangkitkan this organisation, and insya-Allah Kepris pun akan sampai Gaza hujung bulan ni atau awal Julai. Contoh one of the activity yang wajib this organisation would do is, first of all, kita ada satu lambang baru, kita ada colour baru. Dari segi branding, sebab Kepris pun dari segi business, kita suka buat branding, kita suka buat logo. So kita cipta satu logo baru untuk semua orang guna. Orang Palestine ke, US ke, Turki ke, Israeli artis ke, dia akan guna satu logo baru ni, which is very symbolic of kita punya movement, campaign baru ni. Dan one of the first activity yang kita wajib kena buat, contoh, semua volunteer yang masuk kita punya group ni, semua volunteer, tak kisahlah dia ni Islam ke, Jewish ke, Christian ke. Contoh, tiap Friday solat Jumaat, semua kita punya volunteer akan beratur depan gate masjid tu. Kita akan bagi flowers, contoh. Okay? Orang Jewish bagi flowers, Christian bagi flowers at the gate of the masjid. Okay. And then in bila Sunday church, kan orang Kristian kan dia sambut Sunday service, Sunday church. So selepas Sunday church tu, contoh kalau cuaca tengah panas, volunteer kita ni, orang Jews, orang Islam akan buat air limau sejuk ke yang kita akan bagi. Orang terima ke tak terima tu cerita kemudian. Tapi ini adalah perang psikologi. Kita tak boleh, mungkin kita tak layak nak perang secara senjata ke, mungkin kita tak layak jadi seorang politik untuk sembang dengan UN ke, tapi Kepris nak main perang psikologi. Kita nak basuh minda orang sana, and ni adalah satu strategi Kepris. Itu adalah satu je contoh yang Kepris boleh share, yang every week wajib volunteer kita saja akan turun padang dan buat benda tu, to show compassion. Dan kita faham agama diorang, kita faham bangsa diorang, compassion saja. And then step 2 yang kita buat, yang kita tengah cari sekarang adalah satu tapak untuk main bola, khas untuk budak bawah umur 18. Kenapa benda tu penting? Sebab masalah Palestine Israel ni dah over 70 tahun, dah 70 years. Maksudnya kalau budak dilahir 30 tahun lepas, dia akan dilahir dalam keadaan perang. Orang Israel, budak Israel tu akan benci Palestine, dan budak Palestine yang dilahir 30 tahun lepas akan dilahir dan dibesarkan dalam keadaan perang, dan dalam keadaan fikir diorang ni musuh kita. So macam mana kita nak basuh balik 30 tahun of propaganda, 30 tahun of diseksa, 30 tahun of dianiaya? How do we brainwash the kids back? So kita jumpa satu tapak untuk main futsal. First of all, siapa-siapa yang baru kenal Kepris dekat Facebook ni, ayah Kepris dulu kerja bawah Wisma Putra, Kedutaan Malaysia. So kita dibesar di Jordan, Algeria, Venezuela. Di Venezuela, South America, semua gangster-gangster kecil, kalau diorang nak settle masalah, diorang akan main bola. That's how they settle. Ni gangster kecil lah, bukan mafia ke apa, tapi gangster budak-budak ni, kalau ada masalah, diorang akan main bola. So dekat Israel Palestine ni, kita nak cari satu tapak futsal. Kita cat tapak tu dengan logo kita, khas untuk budak bawah umur 18, boleh masuk liga
liga kita ni, liga brand kita ni. Tapi dia punya syarat adalah dalam semua team kena ada 7 pemain Israel dan 7 pemain Palestine dalam satu team. This is how kita nak slowly brainwash the kids that you guys have to start learning to play football sama-sama. Sebab bagi Caprice, main bola ni adalah satu sports yang boleh unite orang. Apabila kita lihat the World Cup, bila kita tengok World Cup ni, semua orang di dunia boleh turun padang dan boleh sambut World Cup demi bola yang orang boleh bersatu. So tu adalah satu teaser lah apa yang kita dah buat di belakang takbir selepas IG Live dengan artis Israel tu. And agak terkejut lah berapa orang Israel boleh sudi untuk ni cerita belakang takbir dah. Ni bukan cerita nak shot di IG ke, nak shot di publicity ke. Ni cerita di belakang takbir. Kita ada WhatsApp group, kita Zoom selepas live tu, kita Zoom almost tiap hari untuk 8 hari non-stop. Every night kita tidur pukul 5-6 pagi kita baru tidur sebab beza time difference kan, dia orang free malam. So kita kena Zoom dengan orang pukul 4 pagi. So tu adalah apa yang berlaku. Tapi tujuan Caprice adalah untuk perang dari segi psikologi. InsyaAllah benda ni tak akan jadi miracle dalam 2 tahun settle, tak. Kita rasa insyaAllah kalau dalam masa 10 tahun aktiviti kita, lambang baru kita akan ada kesan. Kalau banyak artis di luar negara tiba-tiba pakai lambang tersebut, which is all about just about compassion. Dia tak sentuh tentang agama, dia hanya sentuh tentang kemanusiaan saja, humanity, which kita semua ada, right? Kita semua kita tengok dalam tiap manusia ada humanity. And kalau makin lama this movement lagi besar, kita lagi bangkit this organisation, insyaAllah dalam masa kita ni yang sebelum kita ke bumi, kalau kita boleh dapat solat di Al-Aqsa, kiblat pertama kita, then Alhamdulillah at least Caprice rasa kita dah capai something that even Tun Dr. Mahathir bagi tahu dia sendiri tak dapat capai benda tu. Dia kata memang mustahil, memang susah. Tapi strategi Tun Dr. Mahathir dulu adalah, kalau siapa-siapa tahu, dari OIC gagal, Arab League gagal, OIC gagal. Kenapa Tun Dr. Mahathir buat KL Summit di Malaysia? Walaupun Saudi tak suka, tapi kenapa Tun Dr. Mahathir buat KL Summit di Malaysia? Sebab Tun Dr. Mahathir nak sangat try rapatkan saf, nak sangat try untuk kasih semua orang Arab bersatu. Tapi memang susah. Nak tunggu negara Arab bersatu lagi susah. And Tun sudah try, and then dalam meeting dengan Tun Dr. Mahathir tu, Tun ada bagi tahu, dia tanya Caprice, hang tahu tak kenapa orang Arab tak boleh bersatu? Kita pun jam. So Tun cerita, sejak our Prophet Muhammad, peace be upon him, kembali kepada Allah, that was the same day Arab ni tak boleh bersatu lagi dah. Waktu our Prophet Muhammad, peace be upon him, satu dunia boleh bersatu demi Islam. Tu namanya betul-betul demi ummah. Satu dunia boleh bersatu demi ummah. Waktu our Prophet Muhammad, peace be upon him, the moment our Prophet Muhammad, peace be upon him, kembali kepada Allah, that was the moment orang Arab dah tak boleh bersatu. And because of that, I said, Tun, you're right. Memang kita sendiri lihat kat Jordan, Algeria, Caprice faham culture Arab ni macam mana. Sebab itulah kita aim apa musuh kita. So kita aim musuh kita, kita cari apa cara yang kita boleh kasih one time boom. So kita dapat influencer yang ada 600,000 followers, 80,000 followers, tiba-tiba kita punya live 200,000 views. So alhamdulillah tu adalah kita punya jihad kecil lah yang Caprice sedang tengah buat. InsyaAllah bila kita sampai di Gaza hujung bulan ni atau bulan depan, at least on ground kita ada networking dengan geng-geng di Palestine juga yang kita nak buat sesuatu. Sama juga dengan Israel juga ada influencer artis nak jumpa Caprice. Kalau Caprice dapat masuk, nak try jumpa Caprice. Tapi insyaAllah tu hanya jihad kecil yang kita try to start
So at least dalam masa kita hidup ni dapat solat di Al-Aqsa, kiblat pertama kita, dan alhamdulillah kita rasa macam kita adalah contribute sedikit kepada ummah. Dahsyatlah apa yang Caprice buat. Kemudian Caprice, Caprice rancang semua benda ni for how long? Sejak bila? Okay, siapa-siapa yang baru contoh kita dah berjihad kecil ni dah bertahun-tahun, 7 tahun. Siapa-siapa yang ingat lagi waktu US President announce, declare Jerusalem adalah capital of Israel. Siapa-siapa ingat lagi, Caprice adalah orang pertama, artis pertama kat Malaysia yang video record. Kita call embassy US kat Malaysia. Tanya apa cerita ni. Lepas tu Caprice buat video nangis merayu kepada time tu Datuk Seri Najib Razak adalah kita punya Perdana Menteri. Kita buat video di Instagram nangis. Macam mana boleh berlaku macam ni? Caprice rasa Caprice je artis pertama yang nangis merayu kat Datuk Seri Najib sampai cecah 1 million views on Instagram. I've been doing this for 6-7 years guys. Ni bukan perkara baru. Ni case ni Caprice dengan ni video dekat apa? Ni dekat ni Caprice dengan Yusuf Azmi. Yang kita march, dah ada orang kita pergi march. Kita Caprice seorang keluar office, ada pergi mampus lah, nak pergi depan US Embassy, I nak pergi luahkan perasaan kita. Kita pergi seorang-seorang dan jumpalah saudara Yusuf Azmi, kita jumpa PPIN, geng-geng sahabat kita yang hebat. So benda ni bukan perkara baru untuk Caprice. Cuma tiba-tiba tahun ni IG live tu tiba-tiba buka networking yang agak luar biasa dan tiba-tiba kita dijemput untuk pergi sana. So bagi Caprice alhamdulillah yang kita buat ni hanya 100% demi ummah saja. Tak ada dari segi nak nangis dulu nak pergi mai depan embassy, tak ada benefit pun untuk diri kita sendiri. There's no benefit. Kalau orang aim kita mungkin ada lah, tapi jihad kecil ni dah bertahun-tahun dah sebenarnya. Okey, jadi Caprice, saya memang kagum dengan apa yang Caprice usahakan, sebab apa yang Caprice usahakan ni di peringkat global, di peringkat untuk apa yang berlaku dekat sana. Jadi benda ni memang sangat-sangat besar dan menjadi sebagai satu inspirasi juga untuk apa yang kita buat dalam misi rakyat. Okey, jadi Caprice, berkaitan dengan keadaan Malaysia hari ini, kita tahu COVID-19 dan sebagainya dan kerajaan ada plan untuk pergi kepada herd immunity. Jadi soalnya sekarang ni Caprice, waktu kita nak pergi kepada herd immunity, kita bercakap tentang pengurusan COVID-19 hari ini. Sebab ramai orang bukan setakat tumbang disebabkan COVID-19, tetapi disebabkan pengurusan hari ini. Ada yang not balance lah. Kemudian ada banyak lubang-lubang kelonggaran macam tak serius. Jadi apa pendapat Caprice tentang pengurusan dalam negara kita hari ini? Jujur bro, Caprice agak sedih dan kecewa dengan Malaysia sebab kita hampir nak menang sebenarnya. Kalau kita kaji balik tahun lepas, cara kita handle COVID-19 luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sampai Mak Saleh puji kita. Sebab kita adalah antara negara yang paling laju ambil action. Kalau ingat tak, kita ada askar di jalan, lockdown, full lockdown, siap orang buat lawak, nyanyi kat balcony, buat rakaman. Kita pernah buat frontline, kita pergi frontline, bantu frontline, kita buat NGO kasih sumbangan kepada frontliners. Sampai kes hanya satu saja di bulan Julai. So maksudnya kita hampir dah nak menang dah. So Maksud grup adalah sebab kita pernah nak menang, maksudnya kita boleh menang. Sebab kita pernah nak menang. Cuma kita sedih dan kecewa sebab apa yang berlaku selepas Julai 1st tu, semua orang dah tahu dah. Even kita punya Perdana Menteri sudah pernah mengaku yang salah satu punca
kes tiba-tiba meletup sebab pilihan raya kecil. So Kepis pernah bersuara tentang ni, Kepis sedih dan kecewa dengan kita punya pemimpin Islam yang sepatutnya hebat, tapi mungkin sebab mereka fikir benda lain, mungkin orang kata demi rakyat, tapi bagi Kepis ni, pendapat peribadi Kepis, nampak macam demi kuasa saja, demi kuasa saja yang benda tu berlaku, bukan demi rakyat. Kalau betul demi rakyat, kalau kita kisah pasal rakyat, kita akan keutamakan rakyat dulu. And then kalau kita dah nak menang dah benda tu, dah tinggal satu je. Kalau kita relax, lockdown lagi mungkin 7-8 hari, insya-Allah dah kita dah menang dah, kita dah bebas dah dari COVID-19 macam negara-negara lain. Tapi agak sedih, agak kecewa, tapi kita dah cry over spilled milk. Bagi Kepris dah it's too late. Herd humanity has to happen. Benda tu memang kena jadi. Tapi dia akan ambil masa juga. Dia akan ambil masa at least, ada orang kaji another 8 bulan, 9 bulan. We're talking about sampai tahun depan. So agak sedih, agak kecewa, sebab jujur bro, even lockdown ni tak rasa macam lockdown pun. Kita pergi interview di wartawan, apa tu, news memang dibuka. So tadi kita pergi interview pun ada jam, so macam tak rasa macam lockdown. So agak sedih, and kita rasa lockdown tak akan settle masalah ni. Lockdown yang kita ada sekarang tak akan settle sampai kosong. So memang kita kena buat herd humanity sampai ke sana, tapi from now until that time, apa yang kita patut buat sebenarnya? Sebab orang akan sentiasa kecam tentang SOP lah, mask lah, tapi sebenarnya kita kena fikir dari luar kotak. Dulu kita pernah guna ayat ni, norma baru. Kita kena hidup dalam norma baru. Tapi kita tak nampak pun norma baru tu. Mana norma baru? Norma kalau betul, contohlah, kalau kita ada sistem pendidikan untuk SPM yang baru, tu boleh kita declare ni adalah norma baru untuk settle masalah SPM. Tapi masalah SPM pun bukan dalam norma baru. Dia tanggung je cerita dia. Kalau kita ada banyak orang yang hebat di Malaysia, orang yang saintis lah, data analysis lah, orang yang lagi pakar dari segi teknologi ke, kita patut bina sekarang. Sebenarnya kita dah patut bina benda ni tahun lepas. Tapi kalau boleh kita start bina sekarang juga norma baru. Macam mana kita boleh start norma baru untuk contoh pergi solat. Takkan nak tunggu COVID-19 kosong baru semua masjid akan macam normal balik. Kan kita nak tunggu herd immunity baru masjid boleh buka seperti biasa. Kita kena cari norma baru. Contohlah, kalau orang boleh beratur, kalau orang boleh beratur nak tengok movie, nak tengok wayang, nak beli tiket, nak masuk tengok wayang, apa salah kita buat sistem nak beli tiket, bukan beli, nak dapat tiket untuk pergi solat. Kalau kita boleh beratur nak tengok movie kat wayang, apa salah kita beratur nak dapat tiket pergi solat? Bagilah syarat dia. Kalau kat luar masjid tu ada mobile klinik ke yang boleh buat testing, quick testing 2 jam sebelum solat Jumaat. Kita settle one by one lah. Kita settle yang penting, solat Jumaat contoh, right? Dan kita work backwards. Tapi norma baru ni, dulu kita selalu didengar, kalau bro perasan, kita dah jarang dengar dah tentang norma baru. Jarang dengar tentang norma baru. Betul. Norma baru tak ada lagi dengar norma baru. Kita hanya dengar tentang lockdown, PKP, pakai mask, pakai 2 mask, pakai face shield. And netizens pun akan petikai, dia pakai mask ke tak? Dia pakai face shield ke tak? Benda ni takkan sampai lagi 8 bulan kita nak hadap benda ni. Kita sebenarnya dah patut lagi dah matang dah. Dari segi rakyat patut dah matang, kerajaan patut dah matang dah. Kita dah patut matang untuk bina norma baru, bukan kata norma baru. Lain bro, nak bina norma baru
dan hanya kata norma baru, dua langkah yang sangat-sangat berbeza. Apabila kita cakap kita nak bina norma baru, that means kita akan cari solution, bukan kata-kata saja. Meaning kita test solution ni. Contoh masjid, okey, setiap masjid kita buat tiket. Nak dapat tiket kenalah beratur lah. Ada cara, mungkin ada cara online, boleh je kita book movie. Kita boleh book movie seating kita dekat apps PGV. Nak duduk kat mana? Takkan susah kerajaan susah nak bina apps untuk kita book seating kita di masjid wilayah, contoh. Di masjid Kampung Baru, contoh. Benda ni hanya nak buat ke tak buat. Kita bukan cerita benda di langit kau. Kita ada contoh dia dah ada contoh TGV punya app, GST punya app sudah ada dah. Offline punya nak jual tiket ada dah. So, nak buat ke tak buat. Tu yang kita rasa sepatutnya kita sudah bina norma baru untuk settle masalah-masalah rakyat, SPM ke, rakyat yang yang bising sebab tak dapat solat ke. Ni adalah kita kena wakil rakyat, patut berjiwa rakyat, dan apabila rakyat bising, sebenarnya telinga ni kena lagi besar, kena lagi dengar. Bukan rakyat bising kita nak sombong ke, acak-acak faham ke. Kita kena buktikan dari kita punya action saja, bukan dari kata-kata, tapi buktikan rakyat dengan action. Bina sesuatu. Tu pendapat Kepris sajalah. I mean, that's just me personally. Kita dah patut start bina tahun lepas, tapi it's never too late, you know. Betul. Apa Kepris? Sebenarnya saya memang setuju sangat dengan pemikiran Kepris. Sebab Kepris bukan setakat melihat masalah, tetapi Kepris melihat sebenarnya kita ada jalan, banyak jalan kalau nak cari jalan. Kalau nak cari jalan sebenarnya banyak yang boleh settlekan. Macam yang Kepris kata, norma baharu dan sebagainya tu cuma perkataan semata-mata. Mungkin tak berlaku lagi norma baharu, tapi setakat perkataan. Jadi kita hari ni hidup dalam keadaan boleh tak boleh, tiba-tiba buka, tiba-tiba tutup. Lepas tu ini apa tak boleh dan sebagainya. So Kepris, baru-baru ni I ada tengok you punya dekat Instagram. Jadi you tunjukkan satu apps yang you buat, kan? MCO apa tu? Boleh tak share? Macam mana, kenapa Kepris buat application tu? Apa kisah dia? Okay, so tahun lepas kita memang ada syarikat IT. Sebenarnya Kepris punya passion adalah dalam teknologi. Tapi sebab COVID-19, kerajaan tukar, kita terpaksa tutup syarikat tu sementara. Sebab kita ada banyak apps, mengaji.com, Umrah Loka, Islam Pro, kita bina semua apps ni. Tapi sebab kerajaan tukar, kita hampir nak matilah. So kita last punya project lah, kita try bina untuk settle masalah COVID. So kita kaji COVID ni dan kita tengok sistem apa cara kita boleh monitor gerakan orang. So we call it virtual movement control order. I just share you right now. It looks like this. Ni tahun lepas punya sistem. Tapi setiap kali kita bina teknologi atau apps, Kepris akan fikir di luar COVID. I won't just think about COVID. So in this system, KKM ada kuasa untuk buat virtual pagar. Kita panggil benda ni virtual pagar. Ni adalah pagar di mana area yang KKM rasa bahaya, banyak kes COVID. So bila kita nak gerak, dia macam Waze lah. Bila kita nak gerak, kita boleh key in kita nak gerak ke mana, dan dia akan bagi tahu you akan lalu 2-3 tempat yang tengah panas COVID-19. Tapi kita fikir bukan dari segi COVID saja. Kalau kita tengok atas ni ada filter. If you click on the filter, ada COVID-19, ada dengue juga. So if you click on dengue, sebab dengue pun masalah besar kat Malaysia. So semua tempat yang ada kes dengue, kita boleh nampak di mana ada banyak kes dengue. And database ni sangat-sangat best. Sebab database ni game database lah. Database for KKM nak key in dengue punya database, COVID punya database, macam-macam lah. So kita sebagai rakyat akan tahu, educate rakyat macam mana nak disiplin diri kita. So
and kita ada feature called virtual passport. Sebelum jangan baru bentang tentang ni sekejap nak kena vaksin, tapi kita dah ada idea ni tahun lepas dah. Virtual passport, virtual movement control order. So kalau you dah kena vaksin, you will be green. You will be green, or kalau belum vaksin kuning, kalau pernah kena COVID merah. And then kalau nak plug and play dengan sistem vaksin pun sangat-sangat mudah. So tapi selepas benda ni viral sekejap je. Menteri call Caprice and bagi tahu KKM punya setiausaha KKM bagi tahu Caprice, kita nampak you punya apps ni, boleh kita jumpa. So kita pergilah jumpa menteri. Kita tunjuk kita punya sistem ni semua A to Z. Caprice kata waktu tu ni adalah apps paling last lah, sebab kita pun dah nak tutup kedai sebenarnya. Kita tak mampu nak maintain semua apps mengaji.com, salam jodoh, umrah lokal, kita tak mampu lagi dah. Kerajaan tahun tu dah tukar, tiba-tiba COVID-19, kalau betul-betul lockdown ni kita mati. Ini adalah last apps yang kita boleh bina. Kalau kita boleh kerjasama, insya-Allah syarikat IT Caprice akan hidup balik. Tapi diorang diorang tak call balik, didn't call us back. And then from there lah, I mean, sistem dia is more than just that. Kalau kita tengok ni, you can even scan. There's normal scanning for QR code. Kita boleh scan QR code, tapi apa yang Caprice cadang adalah semua orang kena ada QR code sendiri. So kita kena ada QR code. Sebenarnya Caprice ada QR code Caprice. So tiap kali masuk kedai akan ada satu handphone atau scanner yang sentiasa on untuk scan kita. So kita hanya masuk. Masuk. And then kalau kita masuk dalam Caprice buka dalam apps vendor pula, ni apps vendor. So boleh masuk vendor punya apps, contoh ni vendor punya apps. So bila vendor punya apps, dia akan tahu siapa yang masuk. Dia akan dapat list siapa pekerja yang masuk, orang yang masuk, dan bawah ni ada list lah. Contoh bawah ni ada list. Hari apa kita boleh buka. Dia ada database siapa yang masuk, dari mana, siapa yang masuk, dari mana. And kalau Caprice nak buat event, Caprice boleh daftar sebagai vendor. Contoh, I nak buat event ceramah di UiTM. So Caprice create event, jadi vendor. So semua student kena hanya scan, and then semua yang masuk event Caprice, nama semua ada. Dan apabila ada case COVID-19, dia sistem Caprice ni ada spider web. Dia macam spider web. It's link. So kita boleh set, dia punya rule dia adalah 2 minggu, 14 hari, sebab orang kata ambil masa 14 hari untuk muncul COVID-19. So kita ada spider web punya feature di mana kalau adalah orang yang tiba-tiba jadi merah, tiba-tiba orang ni jadi merah, so sistem akan detect, Caprice, you pernah ada tempat sama on Mei tarikh ni, waktu ni, dengan orang yang baru-baru kena COVID-19. Hang kena lockdown. So kita punya pasport from hijau jadi kuning. Dan KKM ada database of orang yang terserempak atau tempat sama dengan orang yang COVID-19. And dia akan link balik dengan map yang pertama tu. Dia akan kacau the virtual pagar. So that was a comprehensive system yang kita bina tahun lepas. Tapi macam biasalah bro, kita hanya boleh bantu apa yang kita boleh bantu. Kita ni bukan wakil rakyat ke, pemimpin ke. That was hanya cadangan dan prototype. Caprice, you punya app tu, dia boleh track tak? Macam contoh, saya pakai you punya app, lepas tu dia track tak saya pergi ke mana, saya access ke mana, macam tadi scan vendor apa semua kan? Only if you want to. Dia macam Waze. Kalau bro tengok tadi, kalau kita guna Waze atau Google Maps, kita nak pergi sini ke sana, atau kita guna Grab ke, apa-apa yang apps yang tunjuk kita pergi from A to B, benda tu akan log in lah. Tak kisah apps ni ke, Grab ke, Waze ke, data tu memang akan disimpan di server mana-mana entah. So benda tu perkara biasa bagi kita dalam bidang IT. Sebenarnya kita masuk Facebook ni, semua details kita dah tahu dah. Macam Facebook dah tahu hang dari mana, hang siapa, dan apa hang punya IP address. Facebook dah tahu dah benda tu. Sebab tu setiap kali ada advertisement keluar kat Facebook, tiba-tiba advertisement tu ada kena dengan kita. Kalau kita selalu tengok jam ke, tengok kereta Mercedes ke,
So advertisement yang keluar, Mercedes, jam, Mercedes. Sebab kita selalu search jam. So dia akan keluar lah ads jam. So benda ni bukan perkara baru. So itu adalah ni lah bidang teknologi, bidang apps. Dia memang main dari segi database. Tanpa database, sebab saya juga memang minat bahagian teknologi IT ni. Dan saya nampak banyak benda yang kita boleh buat, boleh selesaikan masalah dekat luar sana dengan IT, dengan application yang macam Caprice buat ni. Kemudian Caprice, actually apa yang kita buat dalam misi rakyat ni, kita cuba solve the problem yang sedang berlaku dalam negara kita. Untuk pengetahuan Caprice, kita ada rancangkan satu strategi ni untuk 77 hari sahaja. 77 hari sebenarnya kita boleh keluar daripada krisis COVID-19. Zero. How? Jadi, benda ni melibatkan dengan sistem, community, application, kemudian cara baru pengurusan dari segi SOP dan sebagainya. Jadi kita ada buat strategi, kita bentangkan strategi tu dalam kita punya website dekat atas. Semua orang boleh klik link tu nanti untuk baca. Jadi apa yang kita buat ni, kita nak bentangkan kepada Tuanku Agong nanti. Kemudian kita nak bawa kepada kerajaan pusat untuk pertimbangkan bahawa benda ni possible. Malah after I dengar you punya application tadi, sebenarnya I think your application lebih berguna daripada MySejahtera. Lebih detail daripada MySejahtera. Malah you punya application tu boleh selesaikan banyak masalah. Masalah dari segi control the case, memang boleh pergi, memang boleh settlekan masalah benda ni. Jadi sebab tu Caprice, I nak tanya dulu, you punya application tu how long? Berapa lama you buat? Dan berapakah you punya cost untuk yang tu? Kita agak buat kerja gila lah time tu, sebab kita fikir ni adalah last shot lah. So kita siapkan prototype dalam masa 14 hari. Tapi kalau kita dapat 14 hari bro, kalau tengok time yang kita COVID tu berlaku, yang video viral yang Caprice post kat Instagram ni, pergi merayu pada kita punya Perdana Menteri, dan time Menteri call Caprice untuk pergi KKM, kita bergambar dengan Menteri KKM tu, 14 hari je. Sebab kita fikir ni adalah last shot. So apabila kita tahu ni last shot untuk syarikat IT Caprice, kita akan all out lah. So semua program Caprice memang kerja non-stop. Memang kita tak tidur. Untuk buat yang paling terbaik kita rasa untuk waktu tu. Tapi mungkin bukan rezeki kita time tu. So kita akhirnya syarikat IT Caprice terpaksa tutup sementara. Tapi alhamdulillah tahun ni business product kita dah pick up dah. Financial kita dah almost stable sikit. So Caprice nak balik kembali kepada kita punya passion pertama, which is IT, dan insya-Allah kita akan launch 2 apps baru mungkin dalam 3 bulan lagi insya-Allah. Okay, Caprice, you punya company IT tu, you buat app untuk orang ke ataupun you memang buat untuk you punya app? Macam mana? Itulah masalah dia. Kita ni dulu nak buat untuk diri kita saja. Caprice rasa kalau kita guna kita punya experience dan kita punya programmers memang gempak. Kalau kita guna syarikat tu untuk buat untuk orang lain, mungkin akan dapat banyak job. Dapatlah income untuk sustain. Tapi sebab kita ni a bit of too much of a visionary, kita nak cipta benda baru. So setiap kali kita nak cipta tu, duit tu keluar je, kira duit keluar je. So selama ni memang kita buat untuk idea kita, diri kita saja. I see. Sebab for me lah, I rasa you punya aplikasi tu boleh diguna pakai. Sebab kita memang nak serius bawa misi rakyat ni kepada Tuanku Agong. Kita nak buat perubahan. Sebab untuk pengetahuan Caprice, kita punya penonton-penonton, kita punya rakyat yang bersama dengan misi rakyat sekarang ni,
nombor kiri ataupun kanan. Tidak ada anti vaksin, pro vaksin, agenda konspirasi. Dulu ya, everyone separate lah. Masing-masing bersendirian dengan ideologi masing-masing. Tapi dekat misi rakyat ni kita dah tak nak kiri ataupun kanan. Apa yang kita nak cuma satu benda je. Kita nak tamatkan krisis ni. Kita nak settlekan cara rakyat. InsyaAllah. Caprice setuju tak? Sebenarnya rakyat majoriti dekat Malaysia ni, kerajaan cuma sebahagian kecil sahaja bilangan dia yang dok buat kerja ke sana ke sini. Itu kerajaan yang dok buat kerja hari ni. Tapi apa yang rakyat buat? Rakyat cuma menunggu sahaja. Kalau kata lockdown, semua duduk rumah. Lepas tu cuma follow SOP dan sebagainya. Itu je yang kita buat. Jadi rakyat macam tak buat apa-apa. Betul tak, Caprice? Kita just menunggu. Jadi macam menunggu herd immunity. So kita pun dah daftar vaksin, kita ready nak cucuk. Tapi ini bukan soal nak pergi kepada herd immunity. Ini soal pengurusan hari ini. Orang bunuh diri, bercerai, tutup bisnes. Bukan sebab COVID itu, tapi sebab pengurusan tu. Macam Caprice cakap tadi, norma baru. So macam kerajaan tidak ada satu sistem untuk replace yang lama. So apa yang berlaku cuma ditangguhkan, dihentikan. So efek dia dekat rakyat, betul. Jadi benda ni I dah tanya banyak kali dekat rakyat dalam kita punya live setiap malam sejak 16 Mei kita tak putus. 16 Mei adalah hari pertama kita buat misi rakyat ni. Setiap malam kita live bersama dengan influencer, tokoh-tokoh, bawa ke depan untuk satukan rakyat. Jadi sampai sekarang ni kita akhirnya ada Caprice bersama dengan kita. Dan Caprice sebagai orang yang di antara memberi inspirasi pada misi rakyat ni untuk buat sesuatu. Sebab baru-baru ni I ada join you punya live, you ada bercakap dengan seorang Indian ni, Indian community, about Indian community kan, apa yang sedang berlaku. Kemudian Caprice bagi tahu dekat dia, kalau you punya wakil rakyat tak boleh buat sesuatu, ini maknanya you kena buat sesuatu. So inilah yang kita duk bagi tahu kepada rakyat. Sebab kita kalau setakat menunggu perubahan, kita akan sentiasa duduk dalam kitaran yang sama. Naik turun, naik turun. Jadi ini yang I bagi tahu kepada rakyat. Hang bergaduh macam mana sekalipun, hang betul sekalipun, hang menang lawan dengan Mamat tu sebelah sana tu, lawan komen, tapi hang tetap rakyat. Dan hang tak buat apa-apa perubahan. Satu hari nanti akan sampai masa hang. Jadi ini yang kita bagi tahu kepada rakyat, dan di sini misi rakyat, semua orang dekat sini dah ready untuk buat sesuatu. Jadi that's why kita rangkakan strategi itu untuk bawa kepada Tuanku Agong. Dan dalam kita punya strategi ni, dia punya key dia adalah sistem. Dia punya key dia adalah sistem. Dan kenapa kita bawa Caprice secara live ni, sebab kita rasa you punya sistem sebenarnya boleh settlekan masalah ni kalau digunakan, tapi tak pakai. Sebab tu kalau Caprice bersetuju, ramai yang sedang menonton kita, jadi kalau Caprice bersetuju, what if misi rakyat bawa ke depan nanti kepada Tuanku Agong dan Kerajaan Pusat, kita nak juga bawa you punya kemahiran teknologi bawa ke depan. Jadi kerajaan perlu terima your app. Dia mesti kena terima, sebab kita ni kena buat sesuatu, bukan setakat bertahan. Tapi you punya app boleh buat sesuatu, boleh tamatkan krisis. Apa pendapat Caprice? Jujurlah bro, bukan kita nak kata kita sudah lost faith dalam kita punya pemimpin. Tapi just nak tanya bro balik. Kalau bro hantar the proposal to kita, our beloved king, and tapi dah sudah dapat appointment ke, atau hanya akan hantar? Bro dah ada belum. appointment nak? Belum lagi. Dia sama macam apa yang Caprice advise kepada
orang yang bangsa India tu yang bersuara tentang negara kita. Caprice risau yang kita mungkin berharap sangat dengan orang berkuasa untuk bantu kita, yang dia ada kemungkinan besar yang kita akan sakit hati. Betul. That's just for me lah, bro. Kita dah ketuk banyak pintu. Dari kita bermula berjihad, pintu menteri ni, menteri tu, embassy US, time kita pergi march, kita dah ketuk banyak pintu, bro. Dan kita nak diorang dengar suara kita, tapi yang Caprice pula, kita bersuara sekali dengan bagi platform tau. Bukan kita berhujah tanpa isi. Kita berhujah-hujah, tapi kita ambil masa untuk bina sesuatu untuk diorang kaji. Tapi kalau pintu pun tak buka, hujah-hujah kita nak tunjuk sistem pun tak boleh, mustahil lah, bro. I don't want, Caprice tak nak tiba-tiba you putus asa ke apa, tapi kita sebenarnya betul wakil rakyat kena bela rakyat. Pemimpin Islam yang hebat kena jawab soalan-soalan demi ummah, kena bangkitkan ummah, kena berjuang untuk orang Palestin, kiblat pertama kita. Tapi bila kita buat reality check, kalau kita nak tengok cermin dan kita kaji tengok reality, dia agak sedih lah, bro. Dia macam kita buat kita macam, wow, sebenarnya semua orang-orang hebat kita pergi mana? Mana pemimpin hebat kita? Mana yang dari Ottoman Empire, Al-Fatih yang boleh pegang umur satu dunia. Zaman Ottoman Empire tu boleh pegang umur satu dunia, dan orang boleh pegang. Mana orang Islam kita yang sangat-sangat hebat? Kenapa kita tak dapat settle masalah-masalah kecil seperti masjid, seperti SPM? Tak payah sembang pasal Palestin lah. Dan kita tahu, dari segi Caprice tak nak sentuh lah tentang royalty, sebab bagi Caprice royalty kita kena sentiasa hormat. Tapi dari segi pemimpin Islam yang hebat di dunia, tak payah fikir Malaysia juga, di dunia lah, kita cerita pasal dunia secara general. Mana pemimpin Islam yang hebat di dunia? Apabila Al-Aqsa kena serang, sampai orang boleh pijak tempat orang solat tu, dalam masjid tu, pijak, tembak. Mana pemimpin Islam hebat? Dari segi keluar kata-kata saja, ni satu benda yang kita kena faham, dia punya kompleksiti. Kita rakyat biasa je, bro. Kita orang-orang biasa je. Kita ni kecil saja. Tapi orang di atas tu, wakil rakyat ke, pemimpin ke, siapa-siapa yang bro aim tadi, kita boleh bentang. Tak salah, kita ada hak nak bentang. Tapi advice Caprice lah, bro. Jujur, jangan berharap sangat yang mereka nak dengar kita. Lagi-lagi nak apply kita punya idea. Sebab bukan kita nak sedih ke apa, tapi kita dalam bidang ni dah lama dah, bro. Bentang tu satu, hujah tu satu, tapi bina sistem pun pernah kita dah buat dah. And then it's just, kita harap bro tak letak harapan tinggi lah yang dapat jumpa our beloved king, and then untuk kita execute idea baru ke, sistem baru ke, lebih baik, sejujurnya lebih baik kita bina kita punya audience, bina kita punya followers, bina kita punya minda kita. Tu penting juga. Kalau bro ada followers, bro kena bina minda diorang. Seperti bila benda ni tak ada lagi dah, jangan tiba-tiba semua orang hilang. Okey, tak ada COVID dah jatuh dah. Okey, kita boleh relax. Tak. Kalau Caprice nak gegar Malaysia, atau Caprice nak gegar dunia, kita kena ada askar yang sentiasa belakang kita untuk apa-apa masalah, bukan untuk settle masalah saja, tapi untuk bina negara kita balik dari kosong.
dia kena bermula dari minda rakyat. Dia memang kena mula dari minda kita. Sebab apabila rakyat matang, apabila rakyat boleh fikir secara kritikal, apabila rakyat boleh approach negativity dengan sifat cinta. I mean, ciri-ciri our Rasulullah adalah ciri-ciri paling terbaik lah cara kita nak hidup. Tapi tak ada siapa akan sampai level our Prophet Muhammad, peace be upon him. Cuma Kepis harap tak payah tunggu siapa-siapa, tak payah berharap dengan siapa-siapa. Antara hari ini sampai akhirat, kita bina orang kita, bina mindset kita, dan apabila kita dah cukup followers, cukup askar, kita tiup je bro, tiup dari segi undi saya, boom. Tiup I perlu NGO ni perlu nak bina masjid, nak bina tafiz, nak bina apps. Yang tiup je semua mai. Tak payah tunggu wakil rakyat ke, pemimpin ke. Kalau kita sampai satu hari ni kita rasa kita boleh jadi pemimpin, hang jadi pemimpin. Kalau hang layak jadi pemimpin, hang jadi pemimpin. Tapi benchmark dia, sejujurnya Kepis jujur, benchmark nak jadi pemimpin tak setinggi lah kita fikir. Macam mana kita tahu? Kita lihat je pemimpin yang ada sekarang. Kita lihat je, kita kaji dia kata apa, dia buat kerja apa, dia keluar statement apa, kita kaji je. Kalau tu benchmark dia, itulah benchmark dia. Kalau kita rasa kita boleh capai benchmark yang sama atau lagi tinggi, lebih baik dari hari ini sampai bila-bila kita bina kita punya audience. Kita bina kita punya minda. Macam pergi gym. Hari-hari kalau hari-hari angkat berat, makin lama kita punya ni sadar. So macam bro ada audience, ada following, hang ajak depa semua pergi gym minda saja. Ni tak perlu modal. Tak perlu modal pun sebab dia ilmu. And if we kembali kepada agama kita, the first thing that we got, paling pertama kita dapat sebagai umat Islam adalah apa? Iqra, read, bacalah. So kembali kepada basics dulu dan bina kita punya audience. InsyaAllah bila tiba masa dia di mana kita ada peluang nak jadi pemimpin ke, peluang untuk bina sesuatu, time tu kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita. Tak perlu tunggu keputusan dia ke, tunggu dia bagi kita dana ke. Tak perlu tunggu sebab kita dah terlampau kuat. Inilah cara Islam bangkit di dunia dulu. Mana ada tunggu siapa-siapa? Tengok sejarah Islam. Ada tunggu siapa-siapa? Ada tunggu leader ni ke? Ada tunggu orang ni ke? Tak ada. Kita buat kerja kita. Hanya itulah ciri-ciri yang kita kena cari dan kita kena faham. Kalau kita sentiasa tunggu orang, kita akan sentiasa tunggu orang. So, betul. Langkah pertama tu penting bro. I salute you punya pejuang. Nama misi rakyat tu sangat kuat. Tapi Kepis harap bro punya harapan jangan letak sangat harapan yang kita punya pemimpin ke, kita punya royal family ke nak dengar kita dan tiba-tiba nak execute idea kita. Mustahil. Sebab kita sudah ada wakil rakyat. Itu memang kerja diorang. Bukan kerja kita. Kita wakil rakyat ni adalah pemandu kereta. Wakil rakyat pemandu kereta, wakil rakyat pemandu kapal terbang. Dia pilot. Kita hanya passenger saja. Mana ada kita tiba-tiba boleh pergi kat pilot. Jalan ni ada banyak turbulence. Boleh tak I bawa sekejap? I ada jalan yang baru. Mustahil bro. Mustahil. Sebab tu memang kerja dia. Dia dibayar gaji untuk jadi pilot. So siapa yang dibayar gaji untuk jadi wakil rakyat? Ni Kepis nak bro faham. Sebab kita dah 7 tahun berjihad kecil. Bentang macam-macam. Demi ummah ke, demi pendidikan ke. Kita dah banyak kali try. Tapi mustahil bro. Tapi Alhamdulillah kita dah sedar benda ni dah. So kita bina lah kita punya followers. Kita bina minda followers kita. Dan bila tiba masa kalau kita tiup je, insya-Allah kita dapat bina. Bukan nak kasih orang goyang, tak. Kita bukan dalam bisnes nak kasih orang lain goyang. Kita dalam bisnes nak bina sesuatu. Kalau kita bina sesuatu orang tu goyang,
Masa tu terpulang kepada dia lah. Tapi kalau Caprice dah malas nak target orang. Sebenarnya kita patut bina kita punya followers, bina minda kita punya audience. Itu adalah cara Rasulullah, peace be upon him, our Prophet Muhammad, peace be upon him, how Islam boleh viral sampai satu dunia. Masya Allah, sangat-sangat hebat bro. I cerita pasal ni macam nak nangis lah. Tapi sebenarnya kalau kita ikut jalanan Prophet Muhammad, peace be upon him, kita dah selamat dah bro. Sebenarnya kalau kita ikut jejak our Prophet Muhammad, peace be upon him. Tapi kita manusia ni, kita degil Ada yang sibuk nak kuasa, ada yang sibuk nak jaga perut nasi. Tu yang kita nak nasihat bro lah bro. I mean jujur, bro to bro, kita dah lama dah berjihad kecil ni. Solution dia sangat-sangat mudah sebenarnya. Sangat-sangat mudah. Ikut jejak Rasulullah, peace be upon him, selamat. Tak ikut jejak, macam mana bro? Sorry bro, jap. Kita pun bukanlah baik sangat. Caprice ni masih buat dosa. Kita bukan nak ajar-ajar alim. Tapi itulah sebenarnya solution kita. Betul Caprice. Sebenarnya Caprice, apa yang Caprice ceritakan tadi, memang itulah yang saya bagi tahu kepada misi rakyat. Okey, jadi kenapa? Sekarang ni the last key yang kita ada sebenarnya kuasa rakyat. Dan kuasa rakyat ni kita tak perlu pun melalui wakil rakyat, tak perlu melalui orang atasan. Sebenarnya kalau kuasa rakyat telah terbina, kita telah jentikkan kesedaran. Sebab hari ini rakyat semua sedang bergantung kepada sesuatu. Bergantung kepada kerajaan, bergantung kepada wakil rakyat masing-masing, bergantung pada ideologi masing-masing. Jadi semua orang sedang bersendirian. Ini yang kita nak bagi tahu kepada rakyat. Apa sahaja yang hang pegang dekat hang punya minda, hang punya hati, benda tu cuma buatkan kita semua ni semakin terpisah. Saf antara kita ni semakin terpisah. Kita cuma cakap saf antara kita dekat masjid, tetapi saf antara kita ni, rakyat dengan rakyat ni, dah tak ada dah lah ni. Dah semakin terpisah. Sebab kita duk bergaduh tentang kiri dan kanan. Jadi betul apa yang Caprice cakap tadi. Sebenarnya plan yang kita nak buat, yang ni kita bercakap antara penonton yang ada je lah. Harap tak terlebih lah. Okay. Jadi the idea sebenarnya, misi rakyat ni, kita bukan nak setakat bawa kepada atas. Kita cuma cakap nak bawa, tapi mungkin tak sampai. Mungkin kita buat dekat sini dah sampai. Dia akan apa macam tadi you cakap, gegar. Kita boleh gegar kerajaan tu kalau kuasa rakyat ni terbina. So macam yang Caprice kata tadi, kita kena bina audien, bina followers, bina balik rakyat yang duduk pada diri masing-masing. Bukan lagi duduk pada ideologi, bukan lagi duduk pada politik kiri kanan dan sebagainya, tapi duduk balik sebagai diri sendiri. Barulah kita duduk balik realiti, baru kita persoalkan balik apa yang aku duk buat selama ni, duk bergaduh sana sini. Hati kita penuh dengan kebencian, kemarahan, pergaduhan. Fikiran kita penuh dengan sangkaan kotor. Diri kita yang kotor selama ni. Kita sangka solution dia dekat luar, tapi solution dia start dengan diri kita sendiri. Jadi ini yang kita bagi tahu kepada misi rakyat. Kita sebenarnya tak semestinya buat apa yang dekat atas. Tak semestinya benda ni sampai kepada Tuanku Agong ataupun kerajaan pusat. Benda ni mungkin kita tak pergi hantar pun. Tapi apabila kuasa rakyat ni telah terbina, kita semua dah duduk balik pada realiti bahawa rakyat mesti buat perubahan. Kita mesti start dengan apa yang kita boleh buat. Bukan lagi berharap
Memang betul berharap ni memang takkan habis. Kita dah berharap, kita dah mungkin cakap macam-macam, komen macam-macam, cakap minta lollipop, tak dapat. Jadi diorang akan anggap kita ni macam suara yang kecil. Betul, Caprice, sekarang ni suara rakyat dah tak ada. Kita ni macam suara-suara yang tak berbunyi, nampak macam bercakap tapi tak ada suara pun. Kita ni dah berpecah belah. Jadi rakyat dah tak bersatu, saf dah terputus, suara rakyat dah tak ada. Jadi kita semua ni sedang dipecah belahkan. Apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah bina balik kuasa rakyat, bina balik suara rakyat, bina balik, rapatkan balik saf antara kita semua. Bukan dengan duduk dekat kiri ataupun kanan, tapi kita kena kembali balik ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut balik jejak. Hari ini kita bercakap tentang Islam, kita bercakap tentang aku Islam, tetapi kita tak amalkan Islam yang sebenar-benarnya. Kita tak ikut pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi kita, fikiran Nabi kita, cara hidup tu kita tak ikut. Kita cuma bercakap tentang benda yang dekat luar, tapi hakikatnya semuanya mesti bermula daripada dalam hati dan fikiran. Betul. Saya setuju dengan Caprice tadi. Caprice kata kita ni kena mula ubah minda kita. Kita kena mula reverse psychology balik, sebab minda kita ni dah kotor, dah sesat jauh dah dengan macam-macam sangkaan ideologi. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena mula basuh balik, brainwash balik rakyat ni. Brainwash ni bukan ke arah benda yang baru, yang lain daripada yang lain, tetapi back to ourselves. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajar kita untuk melihat balik ke dalam, hidupkan balik cinta. Sebab manusia ni mesti dia datang daripada cinta. Itu fitrah asal manusia. Dia nak bercinta, dia nak berkasih sayang, dia nak menolong, dia nak bertanggungjawab, amanah, jujur. Tapi kita jadi kotor sebab semua benda-benda yang masuk dalam minda kita. Yang ni kita kena reverse psychology balik. Jadi untuk pengetahuan Caprice, kenapa kita buat live setiap malam macam ni? Ada orang cakap tau, bila nak hantar dekat Tuanku Agong, bila nak bentang? Sebenarnya kalau bentang sekarang memang tak layan, memang tak sampai, memang tak ubah apa-apa. Kerajaan pun akan nampak benda ni macam macam NGO lah yang kecil-kecil ni minta apa-apa, layan tak layan. Sebenarnya the psychology here, kita nak bina suara rakyat, bina kuasa rakyat. So setiap malam kita buat live, kita jemput orang-orang yang boleh berkongsi pengetahuan. Macam Caprice hari ini berkongsi pengetahuan dari segi idea, sistem, teknologi. Kemudian dari segi nasihat macam mana rakyat patut bangkit sebenarnya. Kemudian last night kita dengan ahli politik, so dia bercerita tentang politik. So I dah bagi tahu dekat dia orang, nanti jangan cakap tentang politik, jangan cakap tentang nak jatuhkan siapa-siapa, share pengetahuan dengan rakyat. Sebab rakyat sekarang ni perlu ada macam-macam education. Kita fokus untuk bina. Kita mesti tahu banyak benda, kita mesti mula melihat. Kalau kerajaan kata dia tahu lebih banyak, okey. Kalau macam tu, kita bawa rakyat pengetahuan macam tu juga. Setiap malam kita bentangkan kepada rakyat. So setiap malam kita ada live, memang tujuan untuk yang pertama, satukan rakyat. Yang kedua untuk tambah informasi, tambah pengetahuan, belajar. Jadi supaya Caprice? Supaya misi rakyat ni dia bukan setakat idea, tetapi memang kita buat platform, kita bentangkan strategi A to Z. Kita dah rancang A to Z macam mana nak keluar daripada COVID tu. Kita rancang, rakyat semua orang boleh tengok dekat website atas, dia orang boleh tengok. So kita bukan setakat nak bagi tahu kepada orang atas, tapi kita bawa benda ni macam Caprice kata. Caprice dah buat dah platform. Kita bukan setakat minta, tapi kita tunjuk platform. Kita nak bagi benda ni kukuh, benda ni ada solid. Dan nak solidkan lagi, that's why kita bawa orang-orang politik untuk share pengetahuan, bawa orang-orang IT untuk share pengetahuan, bawa doktor-doktor untuk share pengetahuan. Dan
12 hari bulan ni kita ada orang Malaysia dekat Uganda, dia akan share apa pengurusan dekat sana, malah nanti dia akan bawa juga doktor daripada sana untuk berkongsi dengan kita. So kita bawa semua ni untuk educate rakyat, untuk berfikir sebenarnya masih ada harapan. Kita boleh buat sesuatu, bukan setakat menunggu, bukan setakat berharap. Jadi betul, apa saya memang setuju dengan Caprice cakap tadi. Sebab apa kita tak mau kecewa, kita tak mau cuma menunggu sahaja. Sebab saya ada anak, saya ada family, saya ada orang yang saya bertanggungjawab, sayang. Jadi kenapa saya nak buat semua ini? Sebab untuk orang-orang yang saya sayang. Kalaulah saya ni cuma menunggu je, siapa nak settlekan masalah ni? Kalau nanti saya yang tersepit, siapa nak tolong saya? Sebab tu kita kena tolong diri sendiri. Jadi rakyat kena mula tolong diri sendiri. Rakyat kena duduk dalam satu untuk settlekan benda ni. Jadi sebenarnya tau, kadang-kadang kerajaan mungkin dia tutup mata lah bila kita nak bentang kepada dia. Tapi sebenarnya kalau kita dah ada kuasa rakyat, kita dah ada kesedaran rakyat, rakyat telah jadi bijak, ada critical thinking, so kita sebenarnya boleh bergerak cara kita sendiri. Sebab my plan dalam misi rakyat ni sebenarnya kita boleh buat community bersatu seluruh negara. Dan dalam community bersatu ni dia ada satu sistem yang diselaraskan untuk semua sekali. Macam mana nak sistem kan? Itu gunanya aplikasi, itu gunanya apps, itu gunanya benda-benda sistem teknologi dan sebagainya. Kita sebenarnya memang boleh keluar sendiri. Kalau kerajaan tak nak involve sekali pun, kita boleh buat cara kita. Itu sebab kenapa poster kita tu, kita buat cara kita. Kita boleh buat perubahan. Hari ni rakyat dah menunggu terlalu lama, Caprice. 1 tahun lebih dah. Bayangkan 1 tahun lebih. Kalau I tanya lagi sekali dekat ruangan komen, okey, hampa yang dekat ruangan komen ni, hampa yang menonton ni, adakah hampa nak menunggu lagi setahun ke? Ataupun hampa nak berjuang? Sekali sahaja kita berjuang, kita boleh keluar daripada semua ni. Setiap malam saya tanya benda yang sama, setiap lapisan umur Caprice, daripada usia belasan tahun sampai usia 80 tahun pun ada dalam misi rakyat ni. Semua kata nak berjuang. Kita kena buat sesuatu, bukan setakat menunggu sahaja. Jadi Caprice, sekarang ni jam pukul 10. Kita punya sesi pun 1 jam. Mungkin lagi Caprice pun ada slot yang lain kan. Okey, Caprice ada tak apa-apa pesanan yang Caprice nak bagi tahu kepada rakyat hari ni? Sebab yang menonton ni semua rakyat. Silakan. First of all, Caprice nak ucapkan tahniah kepada misi rakyat for your perjuang. Caprice doa and Caprice hope that you will continue perjuang your mission and your vision sentiasa tanpa tunggu siapa-siapa. Caprice percaya kepada bila kita ada niat yang sesuatu, insya-Allah semua akan dipermudahkan. And then kepada rakyat Malaysia, kita kena rapatkan sah balik dan start bina idea baru, mindset baru untuk masa depan anak-anak kita, insya-Allah. Bro, terima kasih. Thank you so much for having me, brother. I appreciate it. Terima kasih Caprice. Jadi nanti insya-Allah kita berhubung lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada semua yang menonton, hampa nak tulis apa-apa 1 minit untuk tulis kepada Q&A. Caprice. Terima kasih ke apa-apa. You nak ambil Q&A ke tak? Nak ambil question ke apa? From Okey, the viewers. siapa ada question? Kalau nak ada soalan ke, kita boleh apa tu? Okey, jawab last. 2-3 soalan ke? Okey, 2-3 soalan Okey, Caprice kata dekat sini 2-3 soalan. Siapa yang nak tanya soalan, kita akan ajukan kepada Caprice. Okey, silakan semua. Bro kena pilih lah sebab Caprice tak ada Facebook nak tengok. Kita kat StreamYard saja. Okey, nanti saya akan bacakan untuk Caprice. Okay. Okey, Caprice, tentang application. So, you masih buat ke? Sebab I memang cari nak buat application untuk business. My business lah. Kita baru nak start balik, insya-Allah bulan depan. Oh, jadi boleh ambil order daripada luar lah.
Tak, kita bina apps baru untuk syarikat sendiri. Oh, Tak untuk ambil sendiri. orang luar lagi. Okey. InsyaAllah selepas tu kita boleh start ya. Okey. Okey, Caprice. Kita ambil last lah satu soalan sebab mungkin jadi panjang lagi kalau kita kata 3 soalan. Okey. Okay. Jadi soalan ni daripada Bulat si Huami. Dia tanya, jadi apa solusi lain kalau suara kita tak didengar oleh atasan? Apa solution lain kalau pihak atas tak dengar kita? Kita kena cari dan lantik pemimpin baru. Simple. Kita kena cari orang yang kita yakin kena cari pihak atasan. Tu je cerita dia. Kalau pihak atas sekarang tak nak dengar kata kita kena cari dan lantik orang untuk jadi pihak atasan yang boleh dengar kita, yang kita yakin betul-betul boleh dengar suara kita dan betul-betul buat kerja. Tu je solution dia. Betul. Tapi selain itu tu lah, pihak paling atas kita sentiasa ada akses. Kita doa banyak, solat banyak, pihak paling atas. InsyaAllah kalau kita minta dan usaha, bukan minta, tapi kita minta doa dan usaha, InsyaAllah jalan tu akan buka. Betul tu. Okay, Caprice. So kita berhenti dekat sini sahaja. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita menyatukan rakyat dekat sini. Ramai orang mendengar. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Caprice. Waalaikumsalam. Thank you. Bye. Okey, sebelum hampa nak keluar daripada kita punya live, dekat atas ada link petition tau. Kita sangat-sangat perlukan hampa punya kerjasama. Okey, hampa klik link dekat atas, hampa sign lah, okey, petition ni. Join ramai-ramai, tolong sangat-sangat sebab benda ni kita kena buat sampai jadi. Hampa nak ke duduk dalam keadaan macam ni 1 tahun lagi? Okey, semua orang dah daftar vaksin. Okey, herd immunity nanti. Hang nak cucuk pun dekat sini. Tapi kita bercakap tentang pengurusan. Kenapakah pengurusan tidak dibuat untuk tamatkan COVID-19? Kenapa mesti menunggu sampai ujung sana? Sebenarnya kita boleh tamat lebih awal. Apa yang kita rancang 77 hari sahaja untuk kita keluar daripada keadaan ni. Jadi, klik link dekat atas untuk baca kita punya strategi, misi rakyat, macam mana nak buat kita boleh menang. Lepas tu hampa klik link petition, sign. Saya mohon hampa semua mula fikirkan masa depan kita semua bersama. Sebab benda ni kalau kita tak sedar, kita just menunggu, saya bagi tahu lagi 1 tahun. Okey, benda ni lagi 1 tahun. Sebab benda ni bukan senang nak dapat herd immunity. Masih ada banyak cabaran, banyak ruang masa yang kerajaan perlu lalui untuk capai kepada benda tu. Tapi on the way ke situ tu, kita semua akan seorang-seorang jatuh persatu. Nampak tak? Jadi akan ada orang yang bercerai, ada orang yang tutup bisnes, ada orang yang tak dapat makan. Malam ni ada orang tak makan tau. Jadi sebab tu kalau hang kata hang okey je, nanti bila sampai masa hang baru hang faham. Okey? Hang tak tahu malam ni ada orang tak makan, anak-anak yang tak makan. Lepas tu hang tak tahu hari ni ada orang yang duk gaduh esok nak cerai. Banyak sedang berlaku hari ni dengan keadaan pengurusan hari ni. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan, bukan nak kata kerajaan gagal, tapi kita nak sempurnakan pengurusan kerajaan tu. Kita nak bagi kerjasama, rakyat boleh buat sesuatu. Okey, jadi klik link dekat atas dan sign petition. Kemudian setiap malam kita ada live dan saya nak bagi tahu pada 14 hari bulan pukul 10 saya akan bentangkan strategi misi rakyat tu. Saya akan explain dengan whiteboard. Saya akan cerita kepada hampa secara detail macam mana kita nak buat
sebenarnya bila kita nak bentangkan nanti sebenarnya plan dia macam mana. Saya akan explain detail tentang misi rakyat tu. So jangan terlepas. Okey, set reminder 14 hari bulan Jun. Okey, lagi beberapa hari sahaja. Lepas tu jam pukul 10 malam. Okey, lepas tu saya tak nak panjangkan kita punya live dan saya pun boleh berehat juga sebab saya pun duk batuk-batuk. Tapi ni dah makin okey tau sebab saya minum air halia campur lemon. Jadi dah makin okey, saya boleh kontrol. Kalau dulu dia nak terbatuk je. Jadi sekarang ni dah makin okey. Walaupun saya bercakap tapi saya boleh rasa yang bahagian kerongkong saya ni dah makin lega. Okey. Jadi tak nak melengahkan masa, kita nak tutup. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur sebab syukur akan buatkan kita ni sentiasa duduk balik pada realiti. Kita tidak melampaui batas, tidaklah macam terlalu ego, sombong dengan apa yang kita ada. Bersyukur supaya kita ingat semuanya datang daripada Allah belaka. Kemudian sentiasalah letakkan diri kita ni dalam keadaan bersedia untuk dibimbing oleh Allah. Okey, apa yang hang tahu mesti ada benda yang kurang, yang salah, minta Allah bimbing kita. Disebabkan hang tak pernah minta, hang tak pernah bersedia, sebab tu hang bergaduh dengan orang, sebab tu pendapat orang pun hang kata tak betul, hang duk lawan dengan orang, duk bergaduh je lah. Sebab hang rasa diri hang betul. So letakkan diri kita ni dalam keadaan bersedia untuk dibimbing. Jadi saya doakan kita punya pertemuan kita, silaturahim kita dalam sesi malam ni diberkati, dirahmati dan terus berkembang sampai seluruh negara, semua rakyat bersatu balik, rapatkan saf macam yang Caprice sebutkan, rapatkan saf sampai kita jadi satu, maka kita boleh keluar daripada neraka ni bersama-sama. Ingat, neraka ni, kita ni duduk dalam neraka, jangan tambah dosa. Ini adalah masa untuk kita bersihkan dosa masing-masing. Tengok ke dalam, tak payah duk tengok orang, tak payah duk perbetulkan orang. Ini adalah masa untuk kita perbetulkan diri kita sendiri. Okey, bersihkan hati kita, bersihkan fikiran kita. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ikut betul-betul detail macam mana hati, macam mana fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, ikut betul-betul. Barulah kita boleh capai apa sahaja, menang apa sahaja. Jadi sekian daripada kita. Assalamualaikum, selamat malam dan kita jumpa lagi. Terima kasih semua.